Tentang mazhab dan taklid, biasanya Wahabi keliru dalam masalah mazhab dan taklid. Taklid ni kita ikut ulama tanpa kita pun tahu atau faham dalil dia. Itu taklid. Kenapa kita semayang macam ni? Kita ikut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i ngajar gitu. Kawan-kawan kita yang Hanafi, dia semayang macam tu kerana dia ikut dalam kitab-kitab Hanafi ngajar semayang macam tu. Itu taklid lah. Bukan kita pergi pada ayat Quran, kaji, gali sendiri, pergi pada hadis Nabi, bukan. Baik. Jadi kekeliruan Wahabi tentang mazhab ini berperingkat. Yang paling ekstrim di kalangan mereka adalah yang mengharamkan bermazhab dan menganggap siapa yang ikut mazhab itu syirik. Kerana Allah suruh ikut Quran hadis, dia pergi ikut mazhab, jadi syirik. Dia telah mensyirikkan Allah dengan imam-imam mazhab. Itu yang paling ekstrim. Yang pertengahan sedikit adalah mereka yang mengatakan tak perlu bermazhab kerana Quran dan hadis sudah memadai, tak perlu lagi kita nak ikut-ikut mazhab. Yang lebih ringan lagi ialah yang mendakwa bahawa mereka ikut mazhab tetapi mereka pilih mana mazhab yang dalilnya kuat. Jadi secara kesimpulan kata mereka, kami bermazhab cuma tak terikat. Baik. Ketiga-tiga ni keliru. Yang pertama, yang ekstrim, yang mengharamkan kita itu ikut mazhab adalah mengharamkan sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi SAW sendiri. Baik. Dia mungkin komplain. Dia kata jangan merapu lah Ustaz. Apa pula Nabi iktiraf? Mana ada mazhab zaman Nabi? Boleh pula Nabi iktiraf benda yang belum wujud lagi? Kita jawab, kalau kamu faham mazhab dengan makna mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, betul memang belum wujud di zaman Nabi SAW. Tapi kalau kamu faham mazhab sebagai satu konsep, maka sebagai konsep itu telah wujud dan diiktiraf oleh Nabi SAW. Mazhab sebagai konsep apa dia? Mazhab sebagai satu konsep adalah bermakna pandangan. Dia pada perkataan bahasa Arab, zahaba, yazhabu, berarti pergi. Bila tambah huruf mim, dia jadi isim makan, nama tempat, iaitu tempat pergi. Jadi mazhab asalnya tempat pergi. Tetapi mazhab juga boleh bermakna zahaba, yazhabu, itu bermakna berpandangan. Maka mazhab di sini berarti pandangan. Jadi mazhab dengan makna pandangan telah ada di zaman Nabi SAW. Sebagai contoh, dua orang sahabat Nabi nak solat dalam perjalanan, tidak ada air. Pada masa itu telah ada dalil ayat Quran, dalam keadaan demikian hendaklah bertayamum. Mereka beramal dengan dalil tayamum dan solat. Lepas itu mereka teruskan perjalanan, jumpa air dan waktu solat masih ada. Ketika itu tak jelas dalil dia, kena ulang ke tak payah ulang. Maka berlaku dua mazhab, dua pandangan. Satu mazhab sahabat Nabi, dia pegang tidak ulang, dah cukup dengan yang solat tadi. Satu lagi mazhab pandangan sahabat Nabi, ulang, kerana bagi dia tadi solat dengan tayamum kerana tidak ada air. Sekarang air dah ada, waktu solat pun masih ada, maka dia berwuduk dan solat lagi sekali, maknanya solat dua kali. Bila jumpa dengan Nabi SAW dan diceritakan apa yang berlaku, Nabi SAW berkata kepada yang tidak ulang solat, yang solat hanya satu kali, asabtas sunnah, kamu buat kena dengan sunnah. Cuba tengok perangai Wahabi berbeza. Wahabi kalau satu benda sunnah, dia mudah nak menganggap yang satu lagi itu bid'ah sesat. Contoh, baca surah Kahfi pada malam Jumaat sunnah. Sebahagian daripada Wahabi menganggap baca Yasin pada malam Jumaat bid'ah. Buat makanan hantar kepada keluarga si mati sunnah. Memang Nabi SAW pernah suruh demikian. Lalu dia menganggap kalau keluarga si mati buat makanan secara sukarela, hantar pada orang ramai, jamu orang ramai, itu bid'ah. Itu sikap sebahagian golongan Wahabi, bukan sikap Nabi SAW. Nabi kata kepada yang solat satu kali, kamu buat kena dengan sunnah. Nabi tidak kata kepada yang solat dua kali, kamu ni buat bid'ah. Tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marratan, dan bagi kamu, kamu dapat pahala dua kali. Maknanya Nabi SAW mengajar ada ruang untuk berbeza pandangan dalam memahami cabang-cabang hukum. Nabi tak salahkan salah satu, Nabi benarkan kedua-duanya. Kemudian dalam kejadian yang lain, ketika Nabi SAW menghantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah yang khianat kepada umat Islam dan penduduk Madinah dalam peperangan Al-Ahzab, atau dikenali sebagai peperangan Al-Khandaq, peperangan Parit, Nabi berpesan kepada sahabat yang pergi, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah, jangan seorang pun daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Ini hadis, dan sahabat dengar sendiri dengan telinga mereka.
Tetapi yang peliknya, bila masuk waktu asar dan mereka masih dalam perjalanan, sebahagian sahabat solat dulu. Adakah sahabat yang solat dulu degil, tak mahu ikut perintah Nabi? Jelas tidak. Sahabat Nabi sangat patuh pada Nabi SAW. Tetapi yang berlaku adalah mazhab, iaitu pandangan mereka. Maksud Nabi bukan jangan sembahyang dalam waktu. Maksud Nabi bersegera. Kira-kira asar tu kamu dah sampai di sana. Macam kita lah misalnya, daripada KL nak ke Johor, kita plan kita asar di Melaka. Ya, tahu-tahu perjalanan jalan jam, ada aksiden dan sebagainya. Asar tu kita masih terkial-kial nak masuk Negeri Sembilan baru. Adakah kita nak asar di Melaka juga? Nah, kita asar di Negeri Sembilan. Habis tadi kamu kata asar di Melaka, itu perancangan. Itu planning namanya. Itu kefahaman sebahagian sahabat. Sementara dan memang dalil menyokong mereka. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang adalah keperluan yang berwaktu. Dan sikap Nabi SAW pun tidak membenarkan umat sembahyang luar waktu, kecuali dalam keadaan musafir. Baik. Sebahagian sahabat lagi, mereka solat di kampung Bani Quraizah, padahal asar telah habis. Baik. Yang menarik apa dia? Apabila sampai berita ni pada Nabi SAW, aqarrahuma, baginda mengiktiraf kedua-duanya. Tidak katakan yang ini salah, yang ini tak ikut perintah saya, tidak. Nabi iktiraf dua-dua. Bermakna itu indikasi Nabi SAW mengiktiraf mazhab, iaitu pandangan yang berbeza. Kemudian bagi orang yang mengatakan kita tidak perlu ikut mazhab sebab Quran dan hadis dah ada, kita ikut mazhab ni jadi pecah belah, kita ikut Quran dan hadis barulah kita bersatu padu. Orang yang bercakap macam ini, malangnya dia tidak faham, pertama sejarah, yang kedua apa makna ikut Quran hadis. Kalau dia faham sejarah, dia akan tahu perpecahan umat Islam bukan disebabkan oleh mazhab, tapi lebih kepada politik. Seawal sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in masih hidup, bila berlaku pertikaian antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, siapa antara kedua ini yang layak memegang jabatan khalifah, umat Islam pecah. Bahkan sampai berperang antara dua yang menyokong. Jadi satu. Yang kedua, kalau dia faham apa makna ikut Quran dan hadis, dia akan faham bahawa mazhab adalah salah satu daripada dua natijah ikut Quran hadis. Bila ikut Quran hadis akan berlaku salah satu daripada dua. Yang pertama, misalnya ulama nak ikut Quran, jadi masing-masing rujuk ayat Quran, masing-masing faham dengan kefahaman yang sama, lalu masing-masing berfatwa dengan fatwa yang sama, lalu berlakulah kemungkinan yang pertama, namanya ijma', konsensus. Jadi ijma' ini adalah sumber hukum yang kalau telah jelas disepakati oleh para ulama, wajib diikuti. Kemungkinan yang kedua, ulama nak ikut Quran hadis, misalnya ulama rujuk kepada ayat Quran, ulama ni faham A, ulama seorang lagi faham B, ulama seorang lagi faham C. Ini namanya khilaf. Khilaf inilah yang melahirkan mazhab. Kalau begitu mazhab ini natijah ikut Quran hadis. Jadi kalau dikata ikut Quran hadis yang ikut mazhab, celaru. Contoh, ulama rujuk satu ayat Quran, berlaku ijma' dan berlaku khilaf pada ayat yang sama. Bayangkan ya, ulama nak tahu orang perempuan bila kena cerai dengan suami, dia kena beriddah lama mana. Quran dah sebut dengan jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami, hendaklah mereka itu beriddah selama 3 quru. Maka oleh kerana salah sah maknanya 3, ijma' ulama' iddah perempuan yang merdeka 3 kali. Tak ada ulama' berfatwa 2, tidak ada ulama' berfatwa 4. Ijma'. Kenapa ijma'? Makna jelas, salah sah 3. Tetapi apa makna kuru? 3 kuru. Rupanya kuru dalam bahasa Arab dikongsi makna oleh 2. Satu makna kuru adalah haid, dan satu lagi makna kuru suci dari haid. Maka ulama' tertanya-tanya, antara dua makna ni, haid atau suci yang dikehendaki oleh Allah, 3 kali haid atau 3 kali suci? Maka ulama' terpaksa rujuk ayat Quran lain, kerana ayat Quran sesama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Ulama' juga terpaksa rujuk hadis Nabi, kerana hadis Nabi salah satu fungsinya menerangkan makna Al-Quran. Ulama' juga terpaksa rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kenapa? Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab.
mesti difahami ikut kaedah bahasa Arab. Bayangkan sama-sama buat benda ni, ulama dalam mazhab Hanafi memahami kuruk dalam ayat tu bermakna haid, keluarlah fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Sementara ulama dalam mazhab Syafi'i memahami kuruk dalam ayat bermakna suci, maka keluarlah fatwa 3 kali suci baru habis haid. Maka berlaku 2 mazhab, natijah daripada rujuk Al-Quran, bahkan rujuk ayat yang sama, dan bahkan cuba memahami perkataan yang sama, masih berlaku mazhab. Jadi kalau dia kata ikut Quran hadis tak boleh ikut mazhab, memang keliru orang ni. Lebih keliru kalau dia kata Nabi sembahyang ikut mazhab mana. Loh, Nabi sembahyang ikut mazhab mana? Nabi sembahyang ikut wahyu. Habis kenapa kita ikut mazhab? Sebab kita tak jumpa Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Siapa yang lihat Nabi solat? Bukan kita. Maka kita solat ikut tok guru kita. Tok guru kita pun tak lihat Nabi solat. Habis dia dapat pada mana cara solat Nabi? Daripada guru dia. Maka itulah pentingnya kita ni ikut salah satu daripada 4 mazhab. Kerana hanya 4 mazhab ini yang sanadnya masih bersambung, tidak terputus sampai kepada sahabat Nabi yang betul melihat cara Nabi solat. Maka kita solat ikut mazhab, sebenarnya solat ikut Nabi. Kenapa berbeza? Kerana riwayat ada kalanya berbeza, yang dengar ada kalanya memahami dengan kefahaman yang berbeza, dan tak mustahil Nabi SAW sendiri melakukan dengan cara yang berbeza pada masa yang berbeza. Jadi nak tak nak kena ikut mazhab. Terakhir, yang dia kata kita ikut mazhab tapi tak terikat, mana dalil yang kuat kita ikut, itu dari segi teori betul. Tapi dari segi praktikal, yang boleh tahu mana dalil kuat tu umpama siapa agaknya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, seumpama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dalam dada ada ratusan ribu hadis, yang dia hafal sekali dengan perawi, yang dia tahu kaedah istinbat, yang dia mahir dalam bahasa Arab, yang dia tu hafal Al-Quran dan sebagainya, orang macam itu dianggap dalam mazhab Syafi'i dia boleh menilai mana dalil yang kuat. Seumpama kita ni secara jujur, hatta kalau ada PhD sekalipun belum mampu, maka itu hanya angan-angan. Last kita ikut mana yang sesuai dengan selera kita, itu dilarang dalam agama, ittiba'ul hawa.